Tuan-tuan, tatkala mana kita mendapat Ramadan ini, jangan kita rasa bulan ini macam bulan-bulan yang lain. Jangan. Tetapi bila kita dapat bulan Ramadan ini, kita kena rasa bagaikan kita mendapat satu ganjaran yang terindah dalam hidup. Tak adalah ganjaran yang lebih indah dalam hidup kita sepanjang kita hidup di atas dunia ni, Ramadan. Ramadan di antara, selain daripada Allah bagi pada kita Al-Quran, Allah bagi pada kita yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lagi yang Allah bagi pada kita. Apa dia? Ramadan. Kenapa kita sebut Ramadan satu ganjaran terindah pada diri kita? Tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan bulan Ramadan ini. Allah gari syaitan. Bukan sekadar Allah gari syaitan, Allah susun jadual perjalanan hidup kita. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada malam yang kedua di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Allah telah menganugerahkan pada kita satu ganjaran yang terindah dalam hidup kita setelah mana kita telah melalui yang disebut dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada diri kita di awal-awal pada saat mana kita dah memasuki saat-saat sebegini. Syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat di mana Allah Ta'ala telah mengurniakan kita bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berjaya memasuki bulan ini. Kita tahu bulan ini merupakan bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada bulan Rejab lagi. Semenjak bulan Rejab, satu doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban, panjangkanlah umur aku agar aku sempat masuki bulan Ramadan. Saya yakin tuan-tuan baru selesai saja daripada melaksanakan satu ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini yang disebut dengan ibadah yang dinamakan dengan solat tarawih sebentar tadi. Kita tahu bahawa bulan Ramadan saja merupakan bulan yang Allah bagi peluang untuk kita berterawih. Dalam bulan-bulan yang lain kita tidak berterawih. Kerana Allah jadikan Ramadan ini merupakan satu ganjaran yang terindah yang Allah kurniakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu bahawa bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala mana datang Nabi Muhammad, barulah Allah lonjakkan bulan Ramadan. Sebelum daripada ini, umat-umat sebelum daripada ini semua sibuk dengan 4 bulan yang disebut dengan bulan yang terkenal sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini, umat manusia kenal bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan haram, bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Adapun Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali bulan Ramadan ini? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan bulan Ramadan. Allah naikkan bulan Ramadan. Kenapa Allah lonjakkan bulan Ramadan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya kerana banyak sebab. Alim ulama sebut.
Satu, kita kena faham bahawa memandangkan umur kita tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS umurnya sepanjang lebih kurang 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi-Nabi dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Adam AS disebut dalam kitab. Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada usia 120 tahun. Baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun, tinggal batu nisan dah tak kena gayan. Umat-umat dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala umur umat Muhammad, Rasulullah SAW sebut, A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni masa yang sekejap je kita hidup. Tak lama pun kita hidup 60 tahun hingga 70 tahun. Tuan-tuan ingat ke lama ke kita hidup 60 tahun hingga 70 tahun? Cuba tuan-tuan kira dalam hidup kita ni. Di antara 60 tahun hingga 70 tahun, kalau Allah bagi peluang pada kita hidup, berapa banyak sangat amalan yang kita ada nak menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, amalan merekanya hidup ratusan tahun, tentu banyak pahala-pahala yang mereka buat. Lalu bagaimana kita nak menandingi amalan-amalan umat-umat yang terdahulu itu dengan Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni satu hadiah yang Allah jadikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ganjaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya macam mana Allah nak bagi hadiah pada kita, nak menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Lalu alim ulama sebut, dengan Allah jadikan dalam bulan Ramadan satu malam yang Allah sembunyikan disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kita dapat yang disebut dengan malam Al-Qadr. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam kita buat amal ibadah macam malam ni. Kita buat amal ibadah, katakanlah malam ini malam Lailatul Qadar. Sama dengan 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita buat amal ibadah je. Malam jangan kita jadikan dia sebagai perjalanan untuk kita nak tidur saja, jangan. InsyaAllah saya akan bercerita dalam satu tajuk khusus Rasulullah di malam-malam Ramadan. Kita akan cerita tentang bagaimana Rasulullah di malam-malam Ramadan. Ramadan ini jangan kita nampak untuk siang je, jangan. Sebagaimana kita bincang sebelum daripada ni. Ramadan ini jangan kita nampak siang saja dengan puasa saja, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja bulan Ramadan, Rasulullah ulang sebut, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka pada kamu ni segala pintu-pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar, ditutup segala pintu-pintu neraka Allah. Wa suffidatis syayatin, dan Allah gari segala syaitan-syaitan yang ada. Start daripada kemarin, syaitan mula digari. Tuan-tuan perasan tak? Kita mula berubah kan, perangai kita, akhlak kita, tingkah laku kita berubah. Berubah. Masuk je Ramadan, ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan tu sama ada perubahan semakin kita baik ataupun perubahan yang semakin buruk pada diri kita. Kenapa berubah? Jawabnya, salah satu di antara ancaman dalam hidup kita telah ditutup oleh Allah. Apa dia? Syaitan. Syaitan digari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Lalu Allah bagi peluang untuk kita mendapatkan malam Al-Qadr. Bila kita dapatkan malam Al-Qadr pada diri kita ini, bayangkan dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup, kita berpeluang hanya lebih kurang 10 kali je dapat malam Al-Qadr. Maknanya usia kita lebih kurang 830 tahun. Katakanlah Allah kurniakan pada kita dalam hidup kita ni 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya Allah jadikan pada diri kita ni 20 kali dalam hidup kita ni, kita dah hidup dan kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 1660 tahun dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam hidup kita, kalau Allah bagi sepanjang kita hidup, Allah kurniakan pada kita 20 kali, 30 kali kita dapat malam Al-Qadr. Besarnya nilai pada diri kita. Allah jadikan Ramadan. Kalau kita tanya, kenapa Ramadan yang sampai peringkat Rasulullah, dalam hadis-hadis Rasulullah cerita tentang mengenai kelebihan bulan, di antara yang disebut sangat ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah sebut bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran.
Allah tak sebut syahrul syawal. Allah Subhanahu wa taala tak sebut syahrul rabiul awal, rabiul akhir. Tak disebut bulan-bulan yang demikian. Tapi bulan Ramadan Allah sebut syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah jadikan bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Tujuan apa diturunkan Al-Quran? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, untuk menerang segala petunjuk Allah pada manusia. Wal furqan, dan nak dibezakan di antara amalan-amalan manusia ni yang betul dan juga yang salah. Tuan-tuan, tatkala mana kita mendapat Ramadan ini, jangan kita rasa bulan ini macam bulan-bulan yang lain. Jangan. Tetapi bila kita dapat bulan Ramadan ini, kita kena rasa bagaikan kita mendapat satu ganjaran yang terindah dalam hidup. Tak adalah ganjaran yang lebih indah dalam hidup kita sepanjang kita hidup di atas dunia ni, Ramadan. Ramadan di antara, selain daripada Allah bagi pada kita Al-Quran, Allah bagi pada kita yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lagi yang Allah bagi pada kita. Apa dia? Ramadan. Kenapa kita sebut Ramadan satu ganjaran terindah pada diri kita? Tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan bulan Ramadan ini. Allah gari syaitan. Bukan sekadar Allah gari syaitan, Allah susun jadual perjalanan hidup kita. Rutin kita diajar supaya rutin yang baru. New normal dipanggil demikian. Jauh daripada yang new normal PKP ini tidak. New normal dalam hidup orang mukmin, dia kena jadi semakin dalam hidup kita ni semakin baru, semakin baru, semakin baru. Normal yang baru dalam hidup kita. Kebiasaan yang baru yang mesti kita lakukan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Semakin berumur dalam hidup kita, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin berumur dalam hidup kita, berusia pada diri kita, semakin kita meyakini hidup ini dengan Islam. Allah jadikan Ramadan. Ramadan ni satu ganjaran yang besar dalam hidup kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan, kalau orang caci maki kamu, kalau ada orang cela kamu sebut sebanyak 2 kali 3 kali kamu sebut, inni saim, inni saim, inni saim, aku puasa dan aku puasa. Nak sebut aku dalam bulan Ramadan ni, aku dalam bulan puasa ni, kamu jangan main-main dengan aku. Kerana apa dia? Kerana ni di saat mana aku menerima ganjaran. Macam kita masuk dalam istana raja. Bila kita dalam istana raja, kita nak diberi pingat. Saat mana kita nak diberi pingat, misal contohnya, di saat tersebut tiba-tiba jangan ada orang datang caci maki, yang keji kita dan sebagainya. Kita akan tolak dahulu. Pedulikan kamu. Jangan kamu sibuk dengan aku. Sekarang aku nak fokus aku dengan tuanku. Kita sebut demikian. Demikian juga kita dengan Allah. Bila kita masuk bulan Ramadan, pedulikan yang lain. Jangan kita sibuk lagi dengan yang lain. Sibuk bagaimana kita nak membetulkan hubungan kita dengan Allah. Dalam diri kita ni kena betulkan. Berapa perkara yang mesti kita betulkan pada diri kita. Allah sendiri susun. Alim ulama akan sebut, bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, tolong betulkan 3 perkara. 3 perkara ni kita perbetulkan pada kita. Yang pertama, perbetulkan keyakinan hidup dengan Islam. Yang ni kena sentiasa diperbaharui dan perbaharui. Keyakinan hidup ni hanya dengan Islam. Saya ulang banyak kali, kerana ramai di kalangan hidup kita ni tak berapa yakin dengan Islam. Orang kita lebih yakin dengan duit. Orang kita lebih yakin dengan apa dia? Yakin dengan jawatan. Orang kita lebih yakin dengan orang-orang tertentu. Yakin terhadap Islam, hilang keyakinan. Orang kita ni, kalau sebut Islam, dia nampak semayang, dia nampak puasa, tapi dalam bab kehidupan untuk bersama dengan Islam, dia tak boleh bersama dengan Islam. Kenapa tak boleh bersama dengan Islam? Sedangkan kamu orang Islam. Allah pesan pada kita kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar dalam keadaan kamu seorang Muslim. Dia ajar demikian pada diri kita. Allah pesan. Kenapa? Kenapa Allah sebut demikian? Jawabnya kerana ramai di kalangan orang kita, bila sebut saja dia Islam, dia dalam keadaan muzabzabina baina zalik. Dia teragak-agak dalam hidup ni. Ya ke nak ikut Islam? Ke aku nak ikut pandangan aku sendiri? Aku kan orang besar kan? Aku ni kan ada jawatan kan? Dia sebut demikian. Aku kan dalam hidup dia. Keyakinan dengan Islam ni diterjemah dengan satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Allah tunjukkan. Dalam bulan Ramadan, kamu boleh tengok orang yang yakin dengan Islam. Apa dia? Allah tunjukkan peristiwa perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan.
Perang Badar ini perang yang mengajar bagaimana kehidupan kita, keyakinan dengan Islam. Allah jadikan perang Badar dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan berlaku peristiwa perang Badar. Perang di saat mana panas yang terik, di saat mana tentera Islam sedikit jumlahnya, di saat mana kelengkapan perang yang tak berapa mencukupi, nak lawan dengan bala tentera yang 1000 orang yang datang menentang 313 orang. Di sudut logik, kalau kita fikir seorang-seorang tak logik, boleh menang. Tapi hidup ni bila keyakinan kita dengan Islam, Allah letakkan dalam diri kita ni, kita tancapkan keyakinan hidup kita ni dengan Islam. Aku tak lari daripada Islam. Apa benda pun dalam hidup aku, hanyalah dengan Islam pada diri aku. Ekonomi aku, ekonomi Islam. Sosial aku, sosial Islam. Kemudian politik aku, politik Islam. Kemudian kebudayaan aku, kebudayaan Islam. Semua benda dalam hidup kita dengan Islam. Maka di waktu tersebut, keyakinan kita ni kuat dalam jiwa kita dengan Islam, maka kita boleh teruskan dan kita akan dapat ganjaran yang terindah. Syurga Allah yang tersedia di hujung di saat mana kita meyakini hidup ini dengan Islam. Satu, Allah suruh kita berpuasa. Allah ni yang suruh kita kuat keyakinan dengan Islam. Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa puasa kita di antara subuh sampai maghrib? Di saat mana siang hari? Kenapa kita tak berpuasa di malam hari? Kenapa Allah pilih siang hari? Padahal saat mana siang hari kita sibuk dengan urusan-urusan hidup kita. Alim ulama ajar kerana Allah nak didik dalam hidup kita ni keyakinan dengan Islam. Kita tak makan, kita tak minum dalam hidup kita. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan kan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan. Menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Musim-musim sekarang ni, boleh lagi kalau kita nak buat. Kan tentu para hadirin sekalian ada kenangan tersendiri. Waktu mana kecil-kecil dahulu kan. Kita tentu ada kenangan tersendiri. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu. Kalau kita nak menipu, kita boleh menipu. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu kan. Terjun dalam sungai, selam kepala dalam air. Telan air, gup-gup-gup dia teguk-teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu, buat muka sadin, misal contohnya. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Dalam bulan sebegini, menyorok, masuk bilik air, selam kepala, kemudian telan air, gup-gup-gup air dalam badi 2-3 teguk, kemudian keluar balik daripada bilik air. Kita minum air seorang-seorang. Kalau kita nak menipu, kita boleh menipu kan. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? Jawabnya kerana apa dia? Kerana kita nak didik keyakinan. Walaupun orang tak nampak, walaupun siapa ayah kita tak nampak, walaupun ibu kita tak nampak, tapi Allah nampak segala perbuatan yang kita lakukan ini. Tersemak dalam dada kita ni. Dalam dada kita, jangan makan rasuah. Kalau kamu makan rasuah, boleh jadi orang SPRM tak nampak. Boleh jadi kerajaan tak nampak, polis tak nampak. Tapi kamu kena ingat, walaupun semua ni tak nampak, Allah nampak perbuatan yang kamu lakukan. Ini didikan keyakinan. Dalam hidup kita ni, mengukuhkan keyakinan hidup. Nak mengukuhkan keyakinan hidup dengan apa dia? Islam. Dengan Islam je. Kerana Islam lah mengajar pada kita ni untuk mendidik jiwa kita ni. Mendidik keyakinan dalam hidup kita ni. Bergantung hanyalah kepada Allah. Tak bergantung selain daripada Allah. Mendidik keyakinan. Dalam bulan Ramadan, Allah bagi bulan Ramadan untuk kita membetulkan balik keyakinan hidup ini sendiri. Jangan main-main keyakinan. Kerana keyakinan kita ni bergoyang-goyang. Orang kita ni boleh teragak-agak dengan Islam. Sekejap Islam, sekejap sekularis. Sekejap Islam, sekejap nasionalis. Sekejap Islam, sekejap dia terikat dengan pragmatis. Ism yang merosakkan dalam hidup dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya nak pesan kepada semua di kalangan kita. Ramai dah orang kita. Walaupun dia berserban, walaupun dia dalam keadaan berjubah, tapi keyakinan dia longgar. Keyakinan dia tu goncang. Datang sikit ujian dalam hidup dia. Dia dalam keadaan mula dia terbabas daripada keyakinan dengan Islam. Dia lebih yakin dengan kafir dibandingkan dengan yakin dengan Islam. Dia lebih yakin dengan yang disebut dengan musuh-musuh Islam dibandingkan dengan orang Islam. Kenapa terjadi demikian? Jawabnya, kerana keyakinan dia dalam keadaan goyah dan dia tak yakin dengan Islam dalam hidup dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham, Allah memberikan kita Ramadan ini untuk membentuk pribadi kita untuk dapatkan syurga Allah. Allah kurniakan pada kita untuk nak jaga pada kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jaga ibadah dalam hidup ni. Kalau kita nak dapat syurga, tolong jaga ibadah. Ibadah yang bagaimana? Yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga. Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa kita tak puasa bermula pada zuhur, berakhir dengan isyak? Kenapa kita tak puasa bermula daripada asar, berakhir dengan subuh besok? Kenapa subuh sampai maghrib? Jawabnya, ulama-ulama jawab, kerana dua waktu ini kebanyakan orang kita tinggal solat. Orang kita ramai yang tinggal solat di saat mana dua waktu ini. Orang kita semayang subuh payah nak bangun semayang subuh. Payah kita nak bangun semayang subuh. Tanyalah orang-orang di kalangan kita nak jaga solat subuh. Di awal waktu lagi payah pada diri kita. Allah, dia nak suruh kita jaga solat subuh. Allah tahu manusia ni kalau nak suruh bangun, senang je Allah buat. Apa dia? Allah programkan sahur sebelum mana subuh. Sahur sebelum mana subuh ni merupakan satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita bangun. Bangun didik selama 30 hari. Kamu orang Islam, kalau kamu nak berjaya, kamu bangun sebelum mana subuh. Baru kamu boleh berjaya. Kalau kamu bangun dah lepas pada subuh, dah sampai subuh gajah, tu bukan kamu berjaya. Kamu dianggap orang yang rugi dalam hidup kamu. Nak suruh berjaya, bangun sebelum subuh. Allah jadikan program sahur. Satu-satunya program makan sebelum mana subuh. Mana ada atas dunia ni makan sebelum mana subuh? Mana ada orang breakfast semua pukul 8, pukul 9 pagi. Baru breakfast. Tapi Allah tak. Allah dia tahu manusia ni nak jaga suruh jaga ibadah solat subuh. Allah jadikan program makan sebelum mana subuh. Sebut makan, manusia sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil. Ni malam ni dah siap dah tu. Dah siap dah. Dah siap kunci jam. Kalau tak bangun sahur besok, mesti dia tahu terkesan dalam hidup dia. Allah ajar nak suruh didik pada diri kamu. Kalau kamu tak sahur, terkesan. Sebagaimana begitu juga pada diri kamu. Bila kamu bangun di akhirat nanti, kamu tak ada amalan, kamu terkesan pada diri kamu. Rugi pada diri kamu. Allah, dia nak suruh kita ni terjaga yang disebut dengan ibadah kita. Allah jadikan sahur sebelum mana subuh. Sahur sebelum mana subuh ni dengan tujuan apa Allah suruh kita sahur ni? Sebab tu sahur dekat-dekat dengan subuh. Jangan sahur awal sangat, jangan. Orang kita ni dia sahur pukul 12 tengah malam dia mula sahur. Tu tak panggil sahur, makruh hukum dia. Jangan sahur awal sangat. Jangan sahur kita pukul berapa dia? Pukul 3 pagi. Tak boleh, jangan. Ni bukan masa sahur. Masa sahur bila? Pukul 5 pagi mula sahur. 5.15 mula sahur. Cuma dalam jadual kita ni dia ada waktu imsak. Ni jadual Melayu je. Jadual Arab tak ada pun waktu imsak. Orang Arab tak sibuk pun dengan waktu imsak ni. Cuma orang Malaysia kita ni je. Saya pernah tanya guru saya, waktu mana saya belajar dahulu dalam ilmu faraid, dalam bab falak ini, saya tanya kenapa waktu Melayu ni ada waktu imsak? Guru saya jawab, dia kata orang Melayu kita ni kuat makan, dia sebut. Kalau tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break, tak kena gaya. Sibuk dalam hidup dia ni, makan, sehingga kan dia tak terjaga waktu mana dekat nak masuk waktu tu. Yang menyebabkan akhirnya kita buat waktu imsak. Boleh makan ke tak boleh makan dalam waktu imsak ni? Boleh lagi, tapi kena jaga-jagalah. Sampailah kedengaran azan. Bila azan subuh saja, berhenti. Masuk waktu saja, berhenti. Untuk kita sahur, dia panggil demikian. Ini cara dalam hidup kita. Allah, dia nak suruh jaga solat subuh, Allah jadikan makan. Satu, sahur sebelum mana subuh ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tasahharu fa innaha barakah walau bitamratin. Rasulullah sebut, sahurlah walaupun dengan sebiji kurma, kerana di sana ada keberkatan. Jangan kita ni tak sahur. Saya nak pesan pada ramai di kalangan kita ni, ada dia makan kenyang-kenyang malam-malam, dia tak bangun sahur, rugilah. Kerana peluang untuk dapat keberkatan itu pada waktu sahur. Itu cara demikian pada diri kita. Allah dia nak suruh apa dia? Lepas kamu sahur, kamu terus sembahyang subuh. Itu cara Allah nak didik dalam hidup kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak didik lagi dalam diri kita ni. Nak suruh jaga solat maghrib. Allah jadikan sekali lagi program makan sebelum kita solat maghrib. Berbuka puasa. Allah tak ajar berbuka puasa dengan korek hidung. Allah tak ajar berbuka puasa dengan apa dia? Dengan cara yang lain. Boleh pun kalau nak berbuka dengan cara lain. Tapi Allah pilih cara makan. Makan. Kamu makan dengan sebiji kurma. Cukup menunjukkan bagaimana kamu ni sedang menjaga apa dia? Menjaga solat maghrib pada diri kamu.
ibadah yang besar pada kamu, jaga solat maghrib. Dalam hidup ni, solat kena jaga, keutamaan dalam hidup. Kita pun dah belajar banyak kali dah. Bila masuk dalam kubur, solat kita ni berada sebelah kanan kita. Ataupun solat berada di sebelah kepala kita. Jaganya. Solat ni dipanggil asas. Dipanggil radar utama dalam hidup seorang. Bagaimana kepala kita ni, badan kita ni, asas di otak yang disebut dengan solat ni merupakan kekuatan kepada segala amalan-amalan yang kita lakukan dalam hidup kita. Allah dia nak suruh jaga solat maghrib, Allah jadikan program berbuka puasa. Allah dia nak suruh jaga solat, nak suruh kita ni rajin solat, nak suruh kita ni kuat dalam buat amal ibadah, Allah jadikan tarawih. Tarawih terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan nak tarawih 8 rakaat boleh. Tuan-tuan nak solat tarawih 20 rakaat boleh. Tuan-tuan nak solat tarawih 30 rakaat boleh. Sekarang semua boleh pada diri kita. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat, Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat, boleh buat. Ni musim-musim kita sekarang kan, ramai jadi tu imam kan. Saya tengok dalam live pun ada di kalangan kita buat live untuk semayang tarawih dengan rumah keluarga masing-masing. Nak sebutnya gambaran, semua tu gambaran bagaimana kitanya diajar supaya solat tarawih. Tarawih cuma Rasulullah buat 8 rakaat. 8 rakaat Rasulullah pun insya-Allah kita akan cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawih pada malam-malam yang lain pula. Cuma malam ni saya nak sebut ganjaran terindah pada kita membetulkan ibadah kita. Dua. Yang ketiga, Allah nak suruh betulkan yang ketiga akhlak kita. Macam mana cara Allah nak suruh betul akhlak dalam hidup kita dalam bulan Ramadan ini? Allah suruh kita banyakkan berinfak. Allah suruh kita ni ajak orang berbuka puasa. Bagi makan pada orang berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Nak suruh pada diri kita ni membentuk kembali akhlak kita. Jangan hidup kita ni dalam keadaan terbuai dengan harta benda. Jangan hidup kita ni sibuk dengan apa dia, dengan dunia. Tetapi betulkan akhlak untuk ke akhirat Allah. Dalam hidup kita, akhlak kita ni mesti sentiasa menjadi lurus je, menjadi cantik. Bila sampai sebut akhlak, biar pribadi kita bagaikan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini di antara pembentukan. Masuk bulan Ramadan, Allah ganjarkan pada kita dengan ganjaran ini. Ganjaran apa? Kemuncak yang disebut dengan Ramadan, kemuncak dia syurga Allah. Bukan kemuncak raya, tak. Kemuncak yang utamanya ialah syurga Allah yang Allah nak bagi. Satu raya tu merupakan satu cara Allah nak tunjuk berpestanya ahli-ahli syurga. Berpestanya ahli-ahli syurga saat mana kita beraya. Bila kita beraya, kita tunjuk gambaran bagaimana kita telah selesai dalam melaksanakan ibadah. Demikian juga waktu mana kita dalam kubur nanti, kita akan berpesta sampailah kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu mulut kita bila kita berada saat sebegini, syukur pada Allah banyak-banyak. Pada diri kita sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah pada diri kita. Allah telah kurniakan kembali kita Ramadan ini. Sehingga kan inilah di antara ganjaran yang terindah yang Allah kurniakan pada kita. Lalu marilah di kalangan kita berlumba-lumba untuk merapatkan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Berpesta dengan beribadah pada Allah. Berpesta dengan kita membaca Al-Quran Karim. Berpesta kita dengan bersedekah di jalan Allah. Berpesta kita dengan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan dalam bulan yang baik ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat ini diberkati dan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya nak sebut sangat. Dan jangan berani buat maksiat pada Allah. Jangan buat maksiat pada Allah. Masuk bulan Ramadan ni, khususkan amal ibadah kita, tingkatkan, minta sepanjang masa pada kita, minta dengan Allah. Ya Allah, kurniakan padaku malam Lailatul Qadar. Ya Allah, anugerahkan padaku yang disebut dengan keampunan kamu. Ya Allah, jadikan pada aku di kalangan hamba kamu yang saleh. Ya Allah, di antara doa yang kita diajar supaya kita sebut sangat, baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolong bantulah saya ini ya Allah. Ala zikrika, dalam menyebut nama-nama kamu ya Allah. Wa syukrika, dalam mensyukuri nikmat kamu ya Allah. Wa husn ibadatik, dan cantik amalan aku ni ya Allah dalam aku merapatkan diri kepada kamu ya Allah. Ini di antara doa kita lah baca. Tuan-tuan di awal-awal sebegini baca sangat, minta dengan Allah. Ya Allah, bagikanlah pada aku ya Allah
halawatul iman, lazzatul iman, kemanisan iman. Kemudian halawah, manisnya iman aku ni Allah dalam aku mentaati perintah kamu. Agar bila kita berada dalam bulan sebegini, kita rasa seronok sangat. Indahnya kalau sekiranya saat sebegini kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya kita kalau kita boleh dapat masa yang kita tak dapat dengan Rasulullah, tapi bila dalam kubur nanti kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Tuan-tuan teruskan bacaan ayat-ayat Quran tuan-tuan. Sekejap saya sekadar untuk tazkirah di antara tarawih tuan-tuan dan bacaan-bacaan Al-Quran tuan-tuan sebelum tuan-tuan tidur. Dan malam ni tidurlah dengan surah Al-Mulk. Kemudian tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Dalam masa yang sama juga berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Mudah-mudahan malam ini, manalah kita tahu malam ni malam Lailatul Qadar yang Allah jadikan pada kita, dan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bila kita sampai menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita tersenyum indah melihat ganjaran-ganjaran yang indah yang Allah telah kurniakan pada kita. Selamat berada dalam bulan Ramadan, selamat menjalani ibadah Ramadan, dan selamat untuk kita mendapatkan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Ada yang tanya soalan Rai Faizal ni 26, Allah uji kita ketika PKP ni. Allah nak tengok kita solat tarawih tak kat rumah kita. Sebelum ni kita solat berjemaah. Kita boleh jadi berbeza-beza keadaan kita solat tarawih. Ada yang buat, ada yang tak buat. Ni ramai yang jadi imam-imam, yang jadi makmum-makmum dekat rumah. Dan kita berazam mulai daripada malam ni supaya Allah jadikan pada kitanya dapat tarawih ni kali ni biar cukup 30 malam insya-Allah. Dan kalaulah PKP ini berterusan sampai raya, tuan-tuan jangan tinggal malam-malam kita dengan tarawih dan tarawih pada diri kita demikian. Ada yang tanya, ada yang sebut insya-Allah Ustaz, malam-malam gini kami akan baca surah Al-Mulk dan sebagainya. Baca tuan-tuan, teruskan bacaan tuan-tuan yang ada sebut. Dan tuan-tuan yang ada peluang untuk kitanya sentiasa kita membaca Al-Quran, teruskan baca Al-Quran. Yang tak boleh baca Al-Quran, dengar ayat-ayat Quran. Dengar ayat-ayat Quran. Yang dipasang ayat-ayat Quran berterusan. Hiburkan suasana kita dengan Al-Quran Karim yang kita baca dan kita baca di kalangan kita. Kemudian ada soalan yang tanya di kalangan sahabat-sahabat kita ni, yang tanya tentang Ramadan ini. Kita bukalah untuk tuan-tuan nak tanya soalan-soalan bagaimana nak solat tarawih di rumah dan sebagainya. Break tak makan Ustaz. Tu ada yang sebut break tak makan. Dia ni sahur tu sahur, break tak makan dia panggil demikian. Ada juga di kalangan kita. Nida iPhone Eropa ni disebut demikian. Kemudian disebut lagi di kalangan kita, Assalamualaikum Ustaz. Dan pada semua orang yang ada dalam grup ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Baji Melaya sebut salam Ustaz UAD. Adakah benar segala doa kita dimakbulkan pada bulan Ramadan? Adakah doa baik dan doa yang buruk juga dimakbulkan? Doa buruk tak dimakbul. Doa baik je yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan-bulan sebegini. Tuan-tuan, doa yang baik-baik saja. Doa yang baik-baik ini membawa kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Raja, salam Ustaz, macam mana nak tingkatkan keyakinan iman kita? Lebih-lebih lagi orang yang baru nak berubah. Sebab kadang-kadang ujian datang menguji kita. Saya nak suruh sentiasa dengar kuliah. Bila kita dengar kuliah, keyakinan kita semakin mantap. Kalau kita malas dengar, sekejap tak dengar, lama-lama tak ada vitamin dia panggil. Sebab tu vitamin ni sentiasa kuliah ni vitamin dalam hidup seorang. Bila kita sentiasa dengar, dia akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Bukan tuan-tuan je. Saya sendiri tuan-tuan. Kalau saya tak berkuliah je, saya gagap terus lepas pada ni. Saya jadi gagap. Nak mulakan kuliah balik, jadi sangkut. Tak datang idea. Itu kita yang sebut, yang sentiasa berkuliah. Bayangkan orang yang tak biasa dengar kuliah. Bila nak dengar kuliah tu, payah, peringkat awal. Tapi lama-lama dia akan mengukuh dalam hidup kita. InsyaAllah demikian. Kemudian wan syukriyah wan sidik, Allahu Akbar. Besarnya hikmah Ramadan. Yang pertama, pembentukan akhlak melalui sedekah. Yang kedua, tarbiyah ibadah, salat subuh dan sahur, salat maghrib dengan berbuka.
Dan yang ketiga, bersukaria dengan ganjaran syurga. Mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran-ganjaran yang sedemikian rupa insya-Allah. Kemudian Dayang Syikin, Assalamualaikum Ustaz. Solat tarawih untuk wanita 8 rakaat boleh juga ke Ustaz? Kena ada witir juga. Saya buat macam ni tuan-tuan. Saya tarawih saya bagaimana saya tarawih dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dia buat 8 rakaat je. 8 rakaat. Sembahyang tarawih ni 8 rakaat, lepas pada 8 rakaat balik ke rumah masing-masing. Balik masing-masing. Pagi esok sebelum subuh bangun tahajud. Bangun tahajud, kemudian witir di hujung tersebut. Mayang, dah letih dah semayang, kemudian witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat ni penghujung dipanggil. Bila saya pergi ke Mesir, saya duduk dengan guru-guru saya kat Mesir, rumah guru saya. Bila bulan Ramadan sama juga. Dekat dengan subuh, mereka semayang tarawih 8 rakaat. Habis je 8 rakaat, mereka tarawih 8 rakaat ni pun panjang lah. Diri lama kadang-kadang solat tarawih ni panjang je. Kemudian lepas pada sebut, mereka habis je tarawih, habis solat tarawih, mereka tak witir. Mereka balik dulu ke rumah, lepas selesai dekat rumah, kemudian tidur saja kat rumah, bangun dekat dengan subuh. Bangun besok pukul 4.30, pukul 5 pagi, bangun solat, kemudian lepas solat, kemudian baru sahur, barulah sembahyang subuh. Itu cara dia ajar demikian. Allahu Akbar. Macam mana nak kejar khatam Quran bulan puasa ni? Adakah satu hari satu juzuk? Ya. Itu pun satu cara. Nak kejar. Ataupun sehari 2 juzuk. Sehari 2 juzuk. Kita dapatkan demikian. Bila kita dapat sehari 2 juzuk, insya-Allah boleh kita kejar 2 kali dalam bulan Ramadan untuk khatam Al-Quran Karim. Pada diri kita ni sendiri. Ini kena ingat betul-betul. Dan betul, saya sebut, yang ni dengan tazkirah ni macam kita makan vitamin. Ada setengah orang, dia bukan makan vitamin, dia makan ubat. Dia dengar tazkirah tu, kena terus pada diri dia. Kena pada diri dia. Allah, dia kata, aku lah tu. Setiap kali mana dia dengar tu, dia kata, Ustaz ni, macam faham-faham je masalah aku, dia sebut. Macam benda yang dia sebut tu sebiji ke atas dia aku. Itu dipanggil ubat. Ada orang yang dia dengar kuliah tazkirah ni, bila dia dengar tazkirah, dia kata, aku dengar dah sebelum daripada ni. Tapi bila dengar yang ni, dia menambahkan lagi ilmu pada aku. Ni dipanggil vitamin. Vitamin pada seseorang dipanggil demikian. Kemudian, Ustaz, sah tak kita ambil wuduk pakai water heater? Boleh, sah tak ada masalah. Walaupun water heater tersebut panas, tapi dia bukan air musyammas. Tetapi air tersebut, air yang bukan dipanggil air musyammas. Air yang diterik panahan matahari. Tak, tapi dia panggil air musyammas. Bukan air yang terlibat kena panahan matahari, tapi air yang dipanaskan. Sah, tak ada masalah. Ustaz pernah suruh saya istiqamah. Ya, saya minta supaya semua di kalangan kita istiqamah dengan Islam. Istiqamah maksudnya tetap dan tegak berkeyakinan hidup kita dengan Islam. Semakin lama semakin mengekal, semakin lama semakin kuat keyakinan kita dengan Islam. Itu istiqamah dalam hidup. Itu pada diri kita. Ustaz, boleh ke solat tarawih seorang diri? Boleh. Solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dua-dua. Semayang di masjid dan Rasulullah semayang dekat rumah. Jadi tuan-tuan boleh juga. Audi vintage ni tanya, boleh ke tak kita solat tarawih seorang diri? Boleh. Kerana dia semayang sunat je. Semayang 2 rakaat, penat sikit, berhenti sekejap, buat kuih tak dulu misal contoh. Kemudian sambung balik. Semayang balik pada diri kita. Kemudian semayang lagi, berhenti sekejap, buat kuih. Rempeyek pula misal contoh. Apa dia kita buat rehat-rehat, tenang-tenang je. Jangan kita bekerja, jangan nak kejar. Berebut nak 9.30 mesti wajib habis, tak. Relax, tenang je pada diri kita. Semayang tarawih dulu 4 rakaat, tengok jam pukul 10 dah. Ustaz dah suki mula tazkirah ni, kita pun buka terus line. Bila kita buka line terus, waktu tersebut kita pun dengar ada tazkirah dah. Berhenti dulu. Lepas habis tazkirah, sambung balik semayang tarawih dekat rumah masing-masing. Ini pun satu cara yang dibenarkan dalam Islam, dipanggil demikian. Kemudian, Ustaz, kalau solat tarawih tak tutup dengan witir, macam mana Ustaz? Tak tutup dengan witir, tak apa. Pagi esok witir, pagi esok. Bangun pagi esok. Tarawih ni tak wajib untuk ditutup dengan witir. Kenapa di masjid-masjid seorang-seorang sebelum daripada ni buat dengan witir terus? Kerana dia tahu makmum dia pemalas. Dia tahu demikian. Makmum jemaah masyarakat tersebut pemalas. Jadi kalau nak suruh bangun pagi esok, taubat lahum tak buat dah. Jadi oleh kerana demikian, di kalangan mereka tersebut, mereka buat terus. Kita buat terus. Tapi saya nak sebut pada surau-surau masjid-masjid lah. Kalau dibuka PKP ni, tahun depan lah kot, nampak gayanya demikian. Pada diri kita ni,
kitanya ajar pada masyarakat kita sunat witir di rumah masing-masing. Ataupun nak solat witir dekat masjid boleh, pagi esok datang balik ke masjid. Witir dekat masjid pagi esok. Bukannya witir dekat masjid. Ni satu ilmu yang kita perlu dapat tahu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut witir ni pada penghujung solat. Solat-solat sunat. Dah semua solat-solat sunat kita pada malam esok, hujung je mula kita witir. Tu tak ada masalah. Tak tutup solat tarawih dengan witir ni. Umar Osman disebut demikian. Tak ada masalah. Kita kena ingat demikian. Tapi kalau kita kata kalau kita tak jaga Ustaz, jaga-jaga besok tengok-tengok ada 10 minit lagi. Nak makan ke nak witir? Makan. Yang witir tak perlu dah. Kerana kita dah dapat dah pahala witir. Kerana kita nak tidur tu kita niat, ya Allah bangunkan aku nak solat witir pagi esok ya Allah. Tiba-tiba tengok ada 10 minit lagi. 10 minit lagi nak subuh. Jadi kita kena kejar apa? Kejar yang disebut dengan pada diri kita untuk kita witir, untuk kita makan. Dalam keadaan kita dah makan tersebut, dah selesai dah makan, selesai dah saja makan, tiba-tiba ada lagi ruang witir pada diri kita demikian. Ustaz, saya nak teman suami makan, lapar, nanti saya datang lagi insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Pergi. Yang nak pergi makan tu pergi makan dulu insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak hilangkan rasa malas? Baca doa. Rasulullah ajar baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku daripada perangai lesu dan juga malas, ya Allah. Tak bermaya, lesu, mudi dipanggil. Ambil baca doa demikian. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku ni rasa malas, rasa lesu, tak bermaya dan juga malas, ya Allah. Ustaz, bagaimana kita nak sentiasa bersemangat? Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini, ya. Dalam bulan Ramadan, sentiasa tengok sirah-sirah orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu dalam bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita jadi lesu, tak. Tapi bulan Ramadan ni lagi kita kuat, lagi kita ni bersemangat untuk dekat dengan Allah. Berlumba. Bulan ni bulan mutasabik. Kita berlumba-lumba untuk cari jalan. Macam mana lagi aku nak suruh dekat dengan Allah? Macam mana lagi aku nak suruh dekat dengan Allah dalam hidup aku? Ni Ramadan. Ramadan ni Allah nak suruh kita ni bersungguh-sungguh kita. Alah, kat manalah ruang yang aku ada lagi? Kat manalah aku yang kita nak tarik perhatian Allah? Biar Allah tengok pada kita. Macam kita masuk dalam istana raja. Macam mana kita nak tarik perhatian tuanku? Nak suruh tengok pada kita seorang. Ni bukan masuk dalam istana raja ni. Masuk dalam kawasan masa yang luas yang Allah sedang nak pandang hamba-hamba dia, dan kita berusaha untuk menarik perhatian Allah, untuk jadikan Allah tarik kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Di kalangan kita demikian. Safi Sadiqin, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Bagaimana bagi saudara-saudara kita yang sedang uzur sakit bulan Ramadan ini? Apa amalan dapat dibuat oleh mereka? Mereka boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir jangan berhenti. Tuan-tuan, masih ada lagi lidah yang boleh menyebut, ada lagi hati yang boleh mengingat. Dalam suasana begini, zikir jangan berhenti. Zikir apa? Sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun kita sentiasa ulang dan ulang untuk kita ni, sentiasa kita sebut doa-doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Panjang. Ada yang jawab panjangnya Ustaz. Saya tak ingatlah Ustaz, laju sangat. Sebut. Kita sebut yang pendek je. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ya Allah, tolong ampun dosaku, ya Allah. Allahumma gfirli. Ya Allah, tolong ampun dosaku, ya Allah. Sebut je begitu, mengalir jari mata jernih kita. Allahu Akbar. Besarnya keampunan Allah untuk orang-orang yang demikian. Kemudian Jihan Jalil tanya soalan. Ustaz, kalau lepas tarawih tutup dengan witir, boleh tak bangun untuk solat sunat lain sebelum subuh? Boleh juga. Tapi dipanggil di sudut tertib tu tak berapa cantik. Tertib yang sebaik-baiknya Jihan pada diri kita ni ialah kita hanya solat sunat dahulu, hujung tu baru witir, dia panggil. Tu tertib yang indah, dia panggil demikian. Macam kita bercakap lah, kadang-kadang ada orang ni dia tak tertib dalam percakapan dia. Mula-mula buka-buka cerita terus, tengah-tengah baru selawat pada Rasulullah, barulah nak puji Allah. Nampak tak tertib? Boleh cakap demikian, tapi tak tertib dalam pada diri kita ni. Ada yang lagi yang tanya, Ustaz, saya teringin nak sembahyang tahajud, tapi saya tak tahu macam mana. Allahu Akbar. Senangnya Abdul Razak Jamil untuk kalian bangun.
Nak bangun tahajud ni bila? Saya cadangkan. Bangun pukul 2 pagi, kemudian tidur balik pukul 3 pagi, kemudian itu masa yang paling terbaik untuk tahajud. Bangun, niat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Ambil wuduk, selesai ambil wuduk, angkat takbir. Allahu Akbar. Kita angkat takbir tu niat. Sengaja aku tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacalah surah mana pun. Lepas pada Fatihah, bacalah surah apa-apa pun. Baca. Semayang sunat, ya. Semayang sunat. Buat pada waktu mana malam hari, lepas isyak, sebelum mana subuh, itu dia anggap tahajud. Semayanglah nama dia, semayang taubat. Namalah semayang hajat. Namalah semayang tasbih. Semua tu dia anggap tahajud. Kerana dia dalam keadaan masa tahajud, dipanggil demikian. Pada dia kita. Mudah-mudahan Abdul Razak Jamil akan mudah bangun, insyaAllah. Allah permudahkan pada kita. Ustaz, boleh tak terangkan sikit kaifiat solat witir yang ringkas? Solat witir ni sama ada 1 rakaat, ataupun 3 rakaat, ataupun 5 rakaat. Dia ganjil, dia panggil demikian. Solat witir 1 rakaat je. Angkat takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca 3 kul, ataupun baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya. Hujung sebut, bagi salam. Habis tu 1 rakaat. Yang 2 rakaat, samalah, duduk sekejap, bangun, kemudian rakaat yang kedua, bagi salam. Kalau 3 rakaat, ulama' bincang, rakaat yang pertama terus bangun. Rakaat yang kedua, tak perlu tahiyatul awal. Terus bangun juga. Rakaat yang 3, kita barulah kita tahiyat di penghujung tersebut. Tu kaifiat macam mana kita nak solat witir pada malam hari ini sendiri. Ustaz, macam mana kalau suri rumah rasa makanan yang dimasak untuk berbuka? Boleh? Jangan banyak je. Tu saya pun biasa sebut yang ni. Waktu mana nak rasa, nak kecap tu, sunat hukum dia. Boleh rasa. Nak jaga bagaimana indahnya Islam, dia nak suruh jaga kerukunan kekeluargaan. Dia rasa. Tapi jangan rasa 1 mangkuk. Hiruk 1 mangkuk, seorang-seorang. Tu tak dipanggil rasa tu. Tu dah merasa, dipanggil mereka. Pada dia kita ni, yang nak rasa kecap-kecap sikit, rasa masin, manis, rasa di lidah tu, boleh ke tak boleh? Hukum fiqh kata dibenarkan untuk kita nak jaga kerukunan kekeluargaan ini. Ustaz, kalau gagak baca Al-Quran tapi tetap nak baca juga, boleh tak boleh Ustaz? Boleh baca, walaupun gagak, walau bikak. Rasulullah sebut walau bikak ni tak boleh nak sebut. Kamu tak boleh nak sebut tu, maka dalam keadaan demikian kamu cuba juga membacanya, maka dapat pahala pada diri kalian. Boleh berhenti buat kuih, Ustaz? Boleh berhenti. Yang nanya Dalila ni, Daila Rizal ni tanya, boleh ke berhenti buat kuih, Ustaz? Boleh berhenti buat kuih kejap, kemudian buat kuih. Kalau tak ada orang nak makan, post pada saya makan, insya-Allah. Itu cara demikian. Kemudian Ustaz, kami perempuan saja tinggal dalam satu rumah, maka kami buat jadual solat tarawih. Boleh tak? Boleh. Gila-gila. Nak jadi imam. Orang perempuan boleh berimamkan orang perempuan. Perempuan boleh jadi tu imam pada orang perempuan saja. Kalau ada orang lelaki, tak boleh orang perempuan jadi tu imam. Nanti ramai pula orang lelaki duduk belakang tu imam. Dia jadi demikian. Dia tunggu masa rukuk je dia tunggu. Nak sebutnya demikian. Jadi oleh demikian, nak tak nak, dalam Islam ni mesti orang lelaki. Kalau ada orang lelaki je tu imam. Kemudian kalau tak ada orang lelaki, orang perempuan jadi tu imam pada sama-sama orang perempuan. Boleh dipanggil demikian. Bacaan pula kena kuat ke? Boleh nak kuat. Baca tapi jangan kuat sangat. Baca sekadar didengari oleh makmum di belakang saya. Alhamdulillah, sejak dengar live Ustaz, saya rasa makin sedar tujuan hidup untuk akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lin Nurin sebut demikian. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan hidup. Saya nak suruh ramai je orang kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan jangan lupa saya. Itu saya nak sebut demikian. Bila saya ni di antara cita-cita besar nak suruh seramai mungkin orang Malaysia kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila peluang kita masuk syurga ni? Ramadan ni Allah bagi murah-murah syurga Allah. Allah lepaskan orang daripada neraka tu beratus ribu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ni masuk syurga beratus ribu. Tiba-tiba kalau kita ni masuk juga neraka, memang jahat sungguh kita. Takkanlah daripada ratus ribu orang yang keluar daripada neraka, senarai orang yang masuk dalam neraka, tak tertulis nama kita. Memang jahat sungguhlah kita. Kalau kita tak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu
Dalam bulan sebegini, kita diajar supaya kita ni berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita dapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu insya-Allah. Marilah kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada doa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam yang baik ini ya Allah, kami memohon kepada kamu ya Allah, agar semua di kalangan follower-follower yang melihat dalam rancangan pada malam ini ya Allah, dimasukkan ke dalam syurga kamu ya Allah, tanpa dihisap dan tidak diazab oleh kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah, di kalangan ahli syurga ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar mereka yang sedang sakit terbaring itu ya Allah, kamu sembuhkan penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta dijauhi daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam kedua di bulan Ramadan ini ya Allah, kami memohon kepada kamu ya Allah, agar kamu matikan kami dalam keadaan husnul khatimah semuanya sekali ya Allah. Jangan kamu biarkan kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami dengan air yang meringis tu badan kami itu ya Allah. Saat kesejukan tu badan kami itu ya Allah, jangan kamu sejukkan kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kamu hiburkanlah hati kami ya Allah. Saat kami mula diusung untuk kami di hadapan kamu nanti ya Allah, kamu pilihlah anak-anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan hidup yang baik pada mereka ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salihah ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah untuk membentuk hati-hati mereka ya Allah, kecuali kepada kamulah kami pohon ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mampu untuk mengadu pada kamu ya Allah. Betapa silapnya kami mendidik anak-anak kami sebelum daripada ini ya Allah. Maafkanlah kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah, dalam besar kesilapan kami itu ya Allah, jadikanlah keampunan kamu ya Allah mengatasi daripada kemarahan kamu pada kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamu-Lah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah malam Lailatul Qadar ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah keampunan yang kamu lakukan untuk kami ya Allah. Anugerahkan kami semua ya Allah, agar kami mampu laju melalui titian sirat nanti untuk memasuki syurga kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya berada di hadapan bangunan 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua dan blok yang ketiga ini merupakan bangunan yang telah kita bersedia untuk membayarnya. Jangkaan dalam masa 3 ataupun 4 bulan lagi untuk kita bayar bangunan ini, dan kita bercadang untuk bayar dan kita wakaf untuk dijadikan pusat pentadbiran pada Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan juga Kolej Ma'had Tahfiz An-Nabawi. 3 blok ini kita bercadang untuk dijadikan tempat pengajian bagi pelajar-pelajar yang sudah habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian mereka menyambung pula ke peringkat
syahadah dan juga menduduki peperiksaan SPM dan juga beberapa peperiksaan yang lain pula. Saya bercadang untuk mencari seramai lebih kurang 1,000 orang pewakaf yang sanggup mewakafkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk satu lot. Kalau kita ada lebih kurang 1,000 orang, maka insya-Allah kita akan dapat sebanyak lebih kurang RM5 juta. Bangunan ini berjumlah harganya 5.3 juta. 3 blok ini, 1, 2 dan 3. 3 ini insya-Allah, dan kita telah membayar deposit sebanyak lebih kurang RM500,000 hasil daripada wakaf yang awal yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya berharap supaya kalian cepat-cepat untuk menghubungi talian di bawah ini, talian yang berada ini. Kemudian dalam tempoh bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini, kita mengharapkan agar seramai mungkin sahabat-sahabat yang boleh mewakafkan sejumlah yang demikian untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini, ataupun untuk kita sendiri. Saya bercadang untuk nama-nama yang telah mewakafkan itu, kita letak di atas namanya nama Allah, dan di bawahnya kita letak nama-nama yang pewakaf tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan wakaf ini diterima di sisi Allah dan menjadi sumbangan yang baik di kalangan kita pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Mudah-mudahan wakaf kita diterima di sisi Allah.